Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda bersama dengan saya, Hana Ismail. Baiklah, pada tahun 2016, penggunaan nama pretzel dog bagi makanan halal anti-ants telah mengundang kemarahan umat Islam di Malaysia. Dan baru-baru ini, Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan isu penggunaan nama arak timah yang telah mencetuskan provokasi seluruh umat Islam. Pengeluaran arak tersebut dianggap sebagai satu penghinaan kepada umat Islam atas nama yang digunakan menyerupai nama dalam Islam, Fatimah. Ia tidak habis di situ sahaja. Selepas timah, wujud pula arak yang menggunakan nama Umar. Dan atas perkara itu, semua pihak berharap perkara ini dapat dihentikan segera agar ia tidak menular kepada perkara-perkara yang lain kerana maruah dan generasi umat Islam harus dijaga. Dan alhamdulillah, perkara seperti ini menunjukkan bahawa umat Islam di Malaysia sangat sensitif, terutama apabila ia membabitkan soal makanan dan minuman. Namun, adakah kepentingan yang sama diberikan kepada sumber keuangan yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman yang halal? Pernah atau tidak kita berfikir sama ada sumber keuangan kita itu sepenuhnya halal ataupun sebaliknya? Dan bagi merungkai semua persoalan, kita jemput ke Tijarah Ustaz Muhammad Syahir Sakmin selaku Ketua Bahagian Pengawasan YAPIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Hana, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ustaz, kewujudan pelbagai jenama arak dekat Malaysia ni kan bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kalau kita lihat, kesan negatif meminum arak kepada kesihatan individu, keluarga dan juga masyarakat jauh lebih besar daripada sumbangan cukai arak kepada pendapatan negara. Bagaimana Ustaz melihat impak industri arak ini terhadap pembangunan ekonomi Islam di negara kita? Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan pertama sekali kepada pihak penerbitan Tijarah TV Al-Hijrah, kemudian yang saya hormati Hana bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, saya tertarik dengan apa yang disebutkan tadi oleh Cik Hana kita berkaitan tentang jenama-jenama arak yang kini seolah-olah menggunakan terma-terma yang kita katakan dekat dengan jiwa orang Islam dalam proses pemasaran mereka. Di sini ada beberapa perkara lah yang saya lihat perlu kita perhalusi secara terperinci. Yang pertama, kita melihat kepada satu bentuk kaedah pemasaran, satu bentuk kaedah pemasaran. Bercerita tentang penjualan arak itu sendiri adalah mempunyai satu hukum yang tersendiri. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, ia adalah satu bentuk kaedah pemasaran yang bagi saya mungkin kurang nilai moralnya dan juga kurang memahami sensitiviti keadaan semasa. Kita dapat lihat bagaimana negara Malaysia yang majoriti penduduknya adalah umat Islam dan juga disebut di dalam perlembagaan Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Jadi memasarkan kaedah teknik pemasaran arak menggunakan nama Fatimah sebagai contoh. Timah itu kita kata singkatan, sinonim dengan singkatan kepada nama Fatimah yang juga merupakan anak sayangan Nabi SAW. Fatimah radhiyallahu anha adalah satu bentuk yang tidak bermoral. Sepanjang saya melihat, kita boleh dapati bahawa banyak produk-produk di luar sana yang dari sudut dasarnya tidak bermasalah. Dari sudut dasarnya kita katakan sebagai suatu produk yang baik dan sepatutnya tidak bercanggah dengan aspek kepatuhan syariah. Namun apabila kita melihat dengan lebih luas lagi, kita meneliti aspek-aspek pemasaran sebagai contoh, status kepatuhan syariah tidak dapat diberikan kepada satu-satu produk tersebut. Sebagai contoh, saya sebut ini adalah situasi yang real berlaku. Produk-produk yang berkaitan dengan pakaian dalam, baik di lelaki, pakaian dalam lelaki ataupun pakaian dalam perempuan, dia secara umumnya merupakan satu produk yang tidak ada percanggahan dari sudut faktor kepatuhan syariah, tetapi melihat kepada kaedah pemasaran yang digunakan dan sebagainya menyebabkan sukar untuk kita katakan satu-satu produk itu sebagai patuh syariah. Baik,
Aspek yang kedua ialah suatu yang disebutkan oleh saudari Hana tadi, ialah satu yang cukup menarik. Orang kita memang cukup sensitif, apabila kita melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan makan dan minum ini. Walaupun kita katakan secara tidak langsung kadang-kadang mereka terlibat, ataupun secara langsung mereka terlibat dengan satu dosa yang cukup besar, satu transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu transaksi ataupun produk-produk pelaburan yang terkait dengan riba, yang terkait dengan perjudian, yang terkait dengan gharar dan sebagainya. Tetapi perkara itu dari sudut sentimennya saya pun tidak pasti kenapa, dan kita kurang sensitiviti dari sudut itu. Baik, saya melihat kepada beberapa aspek lah, seperti mana yang dibangkitkan oleh saudari Hana tadi, dan impak dari sudut ekonomi terhadap produk-produk berunsurkan arak ini. Saya meneliti beberapa data dan kita dapat lihat memang dari sudut secara umumnya produk-produk yang berunsurkan arak ini ada memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Para ulama meletakkan bahawa antara perkara yang disebut sebagai ummul khaba'ith ataupun ibu bagi perkara-perkara keji, perkara-perkara kejahatan adalah arak. Banyak perbandingan dibuat melihat apakah dosa yang lebih besar daripada berzina sebagai contoh. Adakah minum arak itu lebih besar dosanya atau berzina itu lebih besar dosanya? Tetapi kita dapat lihat bahawa impak yang terhasil daripada aktiviti peminuman arak ini akan membuka ruang-ruang, jalan-jalan kepada perkara-perkara kejahatan yang lain. Kita akan membuka ruang-ruang kepada kes-kes pencurian sebagai contoh, kes-kes pembunuhan. Berapa banyak kes yang telah kita dengar sebelum-sebelum ini. Kita lihat orang mati kerana dilanggar pemandu yang mabuk. Kita telah lihat juga dengan arak itu manusia hilang kawalan dan akhirnya melakukan aktiviti ataupun perbuatan merogol, berzina dan sebagainya. Itu satu bentuk yang perlu kita perhalusi lagi. Betul. Dari sudut Betul. Ustaz, saya nak tambah sikit. Boleh tak? Kalau macam tu, apakah perlu ada kawalan tambahan yang wajib ada untuk mengelakkan lebih banyak bencana ekonomi berlaku ni akibat kesan negatif daripada arak ni, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Hana. Ya, saya melihat di sini sebenarnya Malaysia antara negara yang telah menjalankan langkah-langkah dalam mengekang aktiviti-aktiviti berkaitan arak ini. Tetapi saya juga melihat bahawa ada ruang-ruang penambahbaikan. Kita kata kat sini sebagai contoh, kita boleh lagi meninggikan lagi. Walaupun kita katakan Malaysia antara negara yang mengenakan teks yang tinggi kepada produk-produk berunsurkan arak ini, tapi sebenarnya bagi sesebuah negara yang kalau dilihat dibuat penilaian secara menyeluruh, melihat dari sudut aspek income yang diterima daripada cukai arak dan juga beban yang terpaksa ditanggung oleh negara akibat daripada kerosakan yang timbul daripada arak, ini bukan perkara baru sebenarnya. Direkodkan dalam banyak report-report, termasuk report yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization, menyatakan sebenarnya banyak implikasi yang terbabit dan mengakibatkan kos-kos tertentu yang terpaksa ditanggung oleh banyak negara akibat daripada aktiviti peminuman arak. Jadi mungkin kita boleh lihat antara langkah yang boleh diambil sebagai contoh, kita tinggikan lagi. Walaupun kita kata Malaysia antara yang tertinggi, tapi sebenarnya kita bukan yang paling tinggi. Jadi ada ruang untuk kita tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, mungkin saya lihat kita perlu perhalusi betul-betul dari sudut pemberian lesen untuk mereka yang ingin produce ataupun untuk meniaga produk-produk arak ini. Mungkin kita boleh letak satu limit tertentu. Dan tidak cukup hanya dengan cukup syarat apply license kemudian kita approve. Mungkin ada limit-limit tertentu. Berapakah jumlah pengeluaran yang dikehendaki oleh negara terhadap arak sebagai contohlah. Takkan kita nak lihat satu negara yang terkenal sebagai umat Islam, majoriti Islam sebagai agama persekutuan, kita terkenal dalam sektor pembuatan arak pula. Itu satu perkara yang saya lihat cukup canggung. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh lihat kita perlu menambah baik polisi-polisi sedia ada terhadap kawalan-kawalan ataupun iklan-iklan yang berkaitan dengan arak ni. Walaupun sebenarnya telah ada, tapi dapat juga kita lihat
di sebahagian akhbar yang dicetak tetap mempromosi penggunaan arak ataupun aktiviti meminum arak ini secara terbuka. Jadi itu antara beberapa perkara yang saya lihat perlu diambil penting dalam isu berkaitan arak ini. Baik Ustaz, terima kasih atas jawapan itu. Nak berteriak seketika, kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Cukup halal itu zikah kita. Anda masih lagi menyaksikan Tijarah bersama dengan saya, Hana Ismail, dan kita masih lagi bersama dengan panel Ustaz Muhammad Syahid Sakmin, Ketua Bahagian Pengawasan YAPIM. Ustaz, seperti sedia maklum kan, rata-rata pasaraya mahupun kedai serba nikah kebanyakannya menjual minuman keras ini dan juga beberapa produk yang diharamkan dalam Islam. Mungkin ada sesetengah pasaraya yang telah mengasingkan produk yang tidak halal ini di satu seksyen yang berbeza. Namun, masih ada juga yang tidak mengasingkannya. Seperti pembeli masih perlu membayar di kaunter yang sama seperti beli produk yang halal. Jadi apakah hukumnya bagi mereka yang mempunyai niat suci mencari pendapatan untuk membantu keluarga ini tetapi bekerja di tempat yang mempunyai unsur syubhah, Ustaz? Baik, terima kasih sekali lagi Saudari Hana. Ini adalah satu persoalan yang cukup baik, dan juga kita perlu lihat ianya berlaku secara real. Kadang-kadang ia berlaku dalam kalangan ahli keluarga kita, bekerja di kedai-kedai serba nikah, bekerja di hotel-hotel tertentu yang menyediakan minuman-minuman arak ini. Ia adalah satu perkara yang kita perlu lihat dari sudut hukumnya. Izinkan saya untuk mulakan perbincangan di bahagian ini dengan membacakan satu hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa la'ana Rasulullah SAW fil khamri 'asharatan 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akilu thamaniha wal mushtari laha wal mushtaratu lahu. Maksudnya Nabi SAW bersabda bahawa Rasulullah melaknat dalam isu arak ini 10 golongan, iaitu mereka yang memerah anggur untuk dijadikan sebagai arak, orang yang minta untuk diperahkan, peminum arak, pembawa arak, orang yang meminta dibawakan kepadanya arak, orang yang menuangkan arak, serve arak, penjual, orang yang makan hasil jualan, orang yang membeli dan orang yang meminta untuk dibelikan untuknya. Ini adalah satu hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dalam isu arak ini sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa satu hukum yang terperinci telah diberikan oleh Nabi SAW. Segala-gala aktiviti terkait dengan arak, ia merupakan satu bentuk dosa yang mana kita akan kira pendapatan hasil daripada aktiviti tersebut sebagai suatu yang tidak patut syariah, suatu yang tidak halal. Jadi apa yang boleh kita katakan, banyak ulama telah mengulas tentang isu ini. Pertama sekali kita kata sepatutnya orang Islam perlu mencari pekerjaan yang selain daripada itu. Kita perlu pastikan bahawa tempat yang kita nak bekerja ini, sebelum kita masuk, kita tahu apakah aktiviti perniagaan yang dijalankan, apakah tanggungjawab yang kita perlu lakukan. Kalau perlu kita lakukan satu proses rundingan sedari awal. Kita bagi tahu kalau ada pembelian sebagai contoh daripada hasil arak, kita tak mahu terlibat, kerana apabila kita terlibat sebagai penjual, maka di situ kita terlibat dalam satu dosa yang cukup besar. Walaupun kita kata martabat dosa itu lebih kurang daripada peminum arak, tetapi termasuk daripada mereka yang dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi hukum untuk bekerja di sektor-sektor berkaitan arak ini adalah sesuatu yang haram, Tetapi bagi mereka yang bekerja di kedai-kedai serba nikah sebagai contoh, yang bercampur di antara jualan perkara-perkara yang halal dan juga haram, kita katakan di situ ia adalah mengambil hukum makruh. Kita mengambil hukum makruh kerana dia tidak tahu, tidak boleh nak dibezakan. Tetapi setiap kali dia melakukan kerja-kerja terkait dengan arak, ia masih lagi dikira sebagai satu perkara yang haram dan juga berdosa. Baik. Ustaz, penggunaan nama arak pula berbunyi Islamik dan kemelayuan seperti timah dan umah memang benar menimbulkan ketakselesaan kepada seluruh agama, terutama umat Islam di Malaysia. Seolah agama kita ni terlalu mudah untuk dipermainkan.
Namun, mengapa sentimen yang sama tak diberikan kepada sumber pendapatan seharian kita? Sebagai contoh, pernahkah masyarakat kita ni berfikir duit yang mereka gunakan untuk membeli makanan dan minuman yang halal itu mungkin datang dari sumber yang tak halal seperti riba? Sedangkan riba ini adalah di antara 7 dosa besar dalam Islam. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai perkara ini? Baik, seperti yang saya katakan tadi Saudari Hana, ini memang kita kata orang kita memang sebegitu. Kita kata selagi tidak masuk ke dalam mulut, tidak datang daripada bentuk makanan dan minuman, sensitiviti mereka itu agak kurang. Kita boleh perbaiki daripada banyak sudut, mungkin dari sudut penerangan, dari sudut awareness, kesedaran, KP-KP kesedaran berkaitan perkara ini. Orang kita kalau kita kata perkara berkaitan makanan, minuman memang cukup sensitif. Tetapi terlibat dalam transaksi sebagai contoh, membeli insurans, sedangkan takaful ada. Mereka rasa biasa. Mereka terlibat dalam aktiviti pelaburan forex online sebagai contoh. Mereka rasa biasa. Sedangkan perkara-perkara itu juga adalah perkara-perkara yang tidak patuh syariah, yang mana pendapatan yang dijana daripada situ adalah hasil yang tidak halal. Dan itu adalah satu perkara yang ramai orang terlepas, ramai orang terlepas dan tidak ambil cakna. Dan kita lihat sebenarnya pada saya kita lihat sebenarnya riba ini kenapa tidak diambil cakna sebagai contoh, kerana kita tidak faham apakah itu riba sebenarnya. Dan kita suka untuk saya terangkan di sini. Kalau kita lihat riba ini perlu kita fahami bahawa ia ada pintu yang boleh menyebabkan berlakunya satu-satu riba itu. Yang pertama kita katakan bila mana ada aktiviti pertukaran barang ataupun jualan barang di antara barangan ribawi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada 6 jenis barangan ribawi disebut dalam hadis. Berlaku contoh pertukaran di antara emas dengan perak sebagai contoh, di antara tamar dan juga barley. Di sana adalah pertukaran di antara dua barangan ribawi yang ada hukum-hukum tertentu yang telah dispesifikkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, pintu kedua bila berlaku riba ini ialah bila adanya aktiviti pemberian hutang. Bila ada aktiviti pinjam-meminjam, di sana ada ruang dan potensi untuk berlakunya riba. Yang itu ramai orang tidak sedar. Dan perlu kita faham dengan lebih dalam lagi bahawa kadang-kadang orang lihat riba itu hanya dalam bentuk wang ringgit. Kita kata sebagai contoh, saya pinjam daripada Hana RM100 dan kemudian Hana kata boleh, tapi kena bayar ekstra RM10. Dan saya faham, RM10 itu riba. Tak boleh ni riba. Tapi apa pula yang berlaku kalau saya katakan saya pinjam daripada Hana RM100, tetapi Hana kata okeylah, bolehlah, tapi nanti belanjalah saya lunch, KFC ke ada yang terbaru. Itu juga adalah bentuk-bentuk riba yang orang tidak perasan. Betul. Ataupun kita kata dari sudut servis, boleh nak pinjam duit, tapi nanti kau tolonglah cuci kereta aku sikit. Jadi perbuatan cuci kereta, aktiviti belanja KFC, itu juga adalah sebahagian daripada riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Ustaz, adakah riba jahiliah yang digunakan di zaman Nabi yang bersifat menindas ni sama seperti bunga atau interest yang dikenakan atas pinjaman mahupun simpanan di perbankan konvensional lebih mulia sifatnya berbanding minum dan makan produk yang tidak halal, Ustaz? Ini satu situasi yang agak sukarlah. Kita perlu faham bahawa setiap dosa itu dia ada kitaran dia. Maksud kalau kita katakan makan harta riba itu haram, dia tetap haram, dan juga kita kata minum arak itu haram, dia juga haram. Dan kita kena faham makan harta riba itu seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran, tak ada dosa lain melainkan daripada riba yang Allah Ta'ala isytihar perang ke atas dosa tersebut. Allah isytihar perang bagi orang yang bertransaksi dengan transaksi riba. Kalau kita lihat kadang-kadang orang mempermainkanlah ataupun orang menimbulkan satu persoalan bila mana kita kata dalam Quran Allah Ta'ala hanya menyebut tentang riba yang adhafan mudha'afah, yang berlipat kali ganda. Tetapi seperti yang Hana sebut tadi, dan hari ini apa yang berlaku, riba itu untuk cover business cost, untuk cover operation cost sebagai contoh. Dan apa yang boleh kita katakan kat sini, kaedah secara jelas menyebut apa yang sikitnya haram maka banyaknya juga haram. Apa yang banyaknya haram maka sikitnya juga haram. Tak kisah kita kata kalau riba itu 10 sen pun haram, RM1 pun haram, 1 juta pun haram, 100 juta pun haram. Segalanya, segala bentuk jenis riba itu adalah haram.
Baiklah, jelas dekat situ. Terima kasih Ustaz. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Tijarah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Tijarah masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir Sakmin membincangkan halal A to Z kah kita. Baiklah Ustaz, apakah cadangan ataupun solusi yang Ustaz boleh berikan kepada umat Islam yang bekerja dalam industri bukan halal seperti industri arak, perbankan, konvensional yang mengamalkan riba, dan bagaimana dengan sumber pendapatan mereka? Baik, terima kasih atas soalan itu saudari Ana. Ya, baik, di sini kita perlu lihat ada dua perkara. Kita katakan tadi dua perkara yang berbeza yang perlu dibincangkan secara terperinci. Bagi mereka yang terlibat secara direct dalam aktiviti ataupun perniagaan arak ini, kita katakan mereka perlulah mencari ruang-ruang pekerjaan yang lain, ruang-ruang pekerjaan yang lain. Kerana kita telah lihat secara jelas ada 10 yang kita bacakan hadis tadi, 10 golongan yang Rasulullah laknat apabila kita terlibat dengan aktiviti arak itu. Itu satu bentuk. Dan yang kedua, kalau kita kata dari sudut mereka yang terlibat bekerja di perbankan konvensional sebagai contoh. Di sana ada juga hadis Nabi SAW yang menyebut tentang Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Sebagai contoh, orang yang memberi riba, saksinya dan penulisnya. Dan dia berkata, Rasulullah kata kesemua mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini telah memberikan satu isyarat yang jelas bahawa mereka yang terlibat secara direct dalam aktiviti-aktiviti berteraskan riba ini akan juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat jugalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang bekerja di perbankan konvensional, kita faham ada beberapa sektor sebenarnya. Yang paling baik saya nak katakan di sini, yang paling baik, paling cantik kita keluarlah. Kalau kita berada di sistem perbankan konvensional sebagai orang Islam, lebih baik kita keluar dan bantu sistem perbankan Islam. Hari ini kita lihat sektor perbankan Islam juga telah berkembang seiring dan ada sebahagian institusi itu lebih maju daripada dia punya konvensional. Masya Allah, sebenarnya option tu begitu banyak. Tinggal tepuk dada tanya iman ya Ustaz ya. Baiklah, dengan ini kita sudah pun menghampiri penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syahir Sakmin selaku Ketua Bahagian Pengawasan YAPIM di atas penjelasan dan perkongsian yang sangat memberi impak positif kepada kita semua. Dan sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, sangat penting untuk kita pastikan bahawa ekosistem kehidupan semuanya bersumberkan halal dan juga patuh syariah. Sebagai contoh, isu halal haram mempermainkan agama Islam bukan sahaja harus dibangkitkan dari aspek makanan dan juga minuman, pakaian juga ibadah. Namun sumber pendapatan yang halal juga wajib dititik beratkan. Dan akhir sekali bagi semua penonton Tijarah, saya akhiri dengan sebuah peringatan. Akan tiba satu zaman, manusia tidak akan mempedulikan hal ehwal halal dan haram sama ada dalam bentuk makanan atau minuman, harta yang diperoleh, kelakuan dan juga percakapan. Perkara ini berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan maksudnya pasti akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana hartanya, apakah dari jalan yang halal atau haram. Na'udzubillah. Semoga kita semua dilindungi daripada tergolong dalam golongan tersebut. Dan sampai di sini saja, saya Hana Ismail. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.